Dan insya-Allah pagi ini kita akan mengupas tajuk yang kelima, pada muka surat yang ke-26. Muka surat yang ke-26 iaitu tajuknya bersikap timbang rasa. Bersikap timbang rasa. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Abu Usamata an Hishamin an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah daripada Hisham, daripada bapanya, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan atau seorang wanita pun kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah tak pernah pukul, ya. Baik kanak-kanak, wanita kan tak pernah, kecuali dalam peperangan. Jadi baginda Nabi SAW tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang ke atasnya. Kita pernah dengar Rasulullah pernah dicekik, dijerut lehernya oleh Yahudi tak, sebab hutang punya pasal. Padahal janji 3 hari, hari kedua dia dah bagi tertuntut. Orang Yahudi ni. Tapi kejahatan itu tak dibalas pun. Rasulullah pernah apa lagi? Diletakkan najis, perut unta, musuh belakang baginda tak. Jadi macam-macam lah. Baginda kena, pernah ditaburkan pasir di atas kepala. Bukanlah menunjukkan bahawa Rasulullah lemah, tak boleh balas. Tetapinya, kalau hal peribadi ni, Rasulullah tak apalah. Sebab ni umat aku. Jadi bila umat aku ni jadi simpatinya itu. Sebab apa? Mereka tidak faham lagi tak. Kecuali apabila keharaman Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat agama dilanggar. Ini Rasulullah tak bagi ya. Kalau perkara agama dilanggar, makanya Rasulullah pun tindakanlah. Baginda Nabi SAW membalas kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah, bukan kerana nafsu. Kalau Rasulullah balas pun tadi sebab perkara agama pun kerana agama, bukan sebab peribadi baginda. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4296. Perkenalan kepada timbang rasa ni dari segi bahasanya ialah timbang rasa ini ialah perasaan kasih, belas kasihan, setuju, berkenan dan simpati. Ini kata orang kata perasaan timbang rasa. Kalau kita orang kampung sebut ada hati perut lah. Orang kata macam tu tak, ada hati perut lah kau ni tak. Timbang rasa ni. Timbang rasa lagi sudut istilahnya pula ialah bertimbang rasa adalah salah satu daripada sifat perikemanusiaan. Perasaan simpati dan memahami keadaan orang lain. Bertimbang rasa, menimbang perasaan orang lain berdasarkan perasaan kita. Tadi perasaan simpati ni kita cuba memahami keadaan orang lain. Kalau orang putih sebut apa? We put our
Dia shoot yang dia shoot in our shoes, kan? Cuba kita rasa kesusahan mereka. Seperti mana saudara-saudara kita ni di bumi Palestin dan juga negara lain. Sebab tu kenapa ibadah puasa ini, ibadah puasa Ramadan khususnya tak diwajibkan ke atas kita. Antaranya sebabnya supaya nak mendidik kita, supaya ada perasaan. Dalam keadaan kita lapar tu, kita cuba fikir tengok. Kan? Macam ni saudara-saudara aku yang lain yang lapar kan. Patutlah orang lapar ni dia punya emosi dia lain macam. Kan? Kadang-kadang orang yang lapar pun jangan buat gurau sangat kan. Orang jangan gurau lebih aku dengan lapar ni kan. Jadi dia punya emosi marah tu lain macam. Kan? Jadi cuba sebab Allah Ta'ala nak letakkan pada kita perasaan. Rasa sendiri bagaimana orang yang dalam keadaan lapar ni, orang yang susah ni macam mana keadaan dia. Ya. Begitu juga kita diwajibkan bayar zakat. Ya. Supaya apa? Ada perasaan ni. Perasaan kasih pada orang, nak sikap membantu. Aku ada lebihan duit ini, maka dengan lebihan duit ini aku bantu saudara-saudara aku. Ni Islam didik kita. Maksudnya agama Islam ni bukanlah agama yang hanya mementingkan ibadah-ibadah ifradi. Bukan hanya bab semayang je. Bukan bab baca Quran sahaja. Tetapi Islam ini mendidik, mengajar umatnya supaya berperasaan. Ada perasaan timbang rasa. Supaya cuba merasai kesusahan orang lain. Cuba merasai penderitaan orang lain. Sebab tu adalah adanya anjuran zakat. Adanya anjuran sedekah. Adanya kewajipan puasa itu. Itu yang pertama tak. Perasaan simpati itu. Kemudian ya, bertimbang rasa menimbang perasaan orang lain berdasarkan perasaan kita. Ya, kalau aku tak suka buat macam ni, kan? Bagaimana kalau orang lain buat aku macam ni tak? Jadi jangan kita buat macam tu. Kalau kita tak suka, ya, orang buat kita macam ni, kita pun jangan buat orang macam tu. Kalau kita tak suka orang mengata kita, orang fitnah kita, maka kita pun jangan mulakan kita fitnah orang. Sikap bertimbang rasa memang tidak dinafikan sebagai sifat yang baik. Dan dalam agama Islam, ia memang dituntut akan sifat terpuji ini. Sebab ia juga termasuk dalam sifat-sifat mahmudah. Dan sifat-sifat yang terpuji. Sebagai seorang mukmin, sifat-sifat ini memang dituntut untuk ditunaikan. Perasaan itu memang kita kena ada. Semua Muslim ini memang dididik begitu. Ya. Kemudian dalil Al-Quran dan juga hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Aku mencerca seseorang dengan memanggil ibunya dengan panggilan yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, Ya Abu Dzar, apakah kau mencaci maki seseorang dengan menyeru ibunya dengan panggilan yang buruk? Ya, ada orang Arab ini dalam bab menghina, kalau hina diri dia tu dia tak apa salah lagi. Kita nak panggil dia, ya himar ke, panggil dia kaldai ke, panggil lembu lantak kau lah, dia pun tak kisah. Tapi kalau sebut nama mak ayah dia ni, oh dia pentang tu. Kan? Tu orang Arab kita pun sama tak? Kita orangnya tu juga. Tapi kalau orang Arab ni gitu, ya, jangan main. Sebab tu kalau orang Arab, kalau dia sumpah dengan nama mak ayah dia tu memang sumpahnya serius lah. Oh ni budaya ni, kita budaya dia lah. Tapi kalau sumpah dengan nama Allah ni biasalah. Wallahi, belum tentu boleh pakai lagi. Sebab pada dia, kenapa kalau sebut dengan nama Allah ni, dia kata Wallahi, bagus. Pada tak bagus pun. Kan? Sebab dia katalah. Sebab kalau dengan Allah ni kita boleh minta ampun. Tak? Dia Allah ampun usaha aku balik. Kan? Sebab tujuan nama Allah kan? Tapi dengan nama ayah aku tak boleh. Kan? Tak boleh dia kata. Sama juga berdusta atas nama Rasulullah pun. Kan? Dia tak berani. Tapi dengan nama Allah tak apa, dia boleh taubat. Ni dia punya pahaman dia punya tu lah tak. Padahal salah pun, tak boleh pun. Kemudiannya sebab Abu Dzar ni dia ejek seorang sahabat lain dengan memanggil nama ibunya dengan panggilan yang buruk. Jadi apa kata Rasulullah? Dalam dirimu ni, wahai Abu Dzar,
masih tertinggal sifat-sifat jahiliah. Orang jahiliah aja buat perangai macam ni. Sedangkan kau ni kita dah masuk Islam. Jadi bila dah beragama Islam, buanglah perangai-perangai jahiliah ni. Ya, bila kita masih lagi mengejek orang dengan memanggil gelaran-gelaran yang buruk, maka sifat jahiliah tu masih ada lagi dalam diri kita ni. Kata Nabi SAW tak? Jadi Rasulullah pun beritahu, nasihatkan dia. Pembantu-pembantumu adalah juga saudara-saudaramu. Dan Allah SWT menempatkan mereka di bawah perintahmu, yakni bawah tanggungjawabmu. Orang bawahan kita ni, siapa sikut baik pekerja kita ke, anak-anak kita ke, ya siapa juga yang di bawah tanggungjawab kita ini, maka kita kena berterima rasa terhadap mereka. Maka sesiapa pun yang saudaranya di bawah perintahnya harus diberi makanan yang sama dengan yang dia makan, dan diberi pakaian yang sama dengan yang dia pakai. Jangan disuruh mereka mengerjakan pekerjaan di luar kemampuannya. Dan apabila kamu terpaksa melakukannya, bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-30, dan juga Muslim, hadis yang ke-3139. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan dunia, Allah SWT akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Allah Ta'ala punya bagi ganjaran yang cukup besar bagi orang yang mana dia ini memudahkan urusan orang lain. Ya, dia mudahkan urusan itu di dunia, tetapi Allah Ta'ala mudahkan urusan jadi di dunia dan juga di akhirat. Dan sesiapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4867. Yang kita tolong ini manusia, tetapi yang mudahkan urusan kita Allah SWT. Bukan setakat dimudahkan urusan dunia, tapi juga di akhirat pun. Ini yang mana di akhirat esok tuan. Bila mana di akhirat, kita pun duduk di padang mahsyar tu, tunggu timbangan kita pun duk fikir, ya Allah, apalah amalan aku ni, ya Allah. Banyak manalah amalan aku ya Allah. Fikir amalan aku tak banyak mana pun aku buat. Kan? Tapi tiba-tiba bila ditimbang amalan kita itu, banyak pula. Banyak pula. Kita pun, mana datang amalan aku ni, aku rasa semayang aku pun buat macam tu je lah. Time mari semayang, tak adalah buat lebih sedekah pun, tak adalah banyak mana buat pun. Jadi biasa je lah. Kan? Tapi kita tak sedar bahawasanya di dunia dulu kita banyak memudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang, bantu orang tu, mudahkan urusan ini. Maka kita tak sedar bahawa ini juga satu pelaburan kita di akhirat esok. Kan? Ini yang amalan-amalan yang kita tak sedar ni. Antaranya apa lagi tuan-tuan? Sedekah jariah kita. Kan? Bila kita bersedekah, kita tak sedar pun pahala itu berjalan sampai kita mati. Selagi mana digunakan, dimanfaatkan harta yang kita sedekahkan itu, selagi mana ada dia, lagi itulah dia berlangsung. Jadi kita tak sedar pun ni. Kepada kita cuma fikir yang waktu kita sedekah, itu je pahala dia. Rupanya pahala kita ni bukan takat tu, dia berjalan lagi. Mengalir lagi tak pahala ni. Inilah kita nak ni. Kita nak dianjurkan buat macam ni lah. Banyakkan sedekah jariah, kemudiannya banyakkan mudahkan urusan orang,
Ini semua nanti di akhirat kita tak sedar. Tiba-tiba pahala datang macam tu je. Tak? Dan kita juga kita kena ingat. Bukan setakat ada sedekah jariah je tak. Pahalanya jariah, pahalanya mengalir. Dosa pun sama. Ya, kita duk fikir alhamdulillah aku ni ahli masjid. Ya, kuliah tak pernah tinggal ni, sembahyang sunat jaga semua bagi lah. Alhamdulillah lah. Tiba-tiba di akhirat ditimbang amalan kita, mana mari pula dosa-dosa ni. Rupanya kita pun buat juga dosa jariah. Kita sebarkan fitnah. Nak, kita create satu cerita memburukkan orang, kita sampaikan dalam ni, bukan kita sampai ke mulut, dalam grup WhatsApp je pun. Sebarkan dalam grup WhatsApp, makanya fitnah tu dah tersebar dapat kat 10 orang, 10 orang dia sebar lagi dalam 10 grup WhatsApp, dah jadi 100 orang, bertambah-tambah. Dan dengan sebab itu orang itu dipandang hina, orang itu dicerca, orang itu dimaki, atas sebab puncanya fitnah bermula dari kita. Dan benda ni pun berlanjutan sampai ke sudah, makanya tanggunglah nanti. Kita kena ingat bukan dekat pahala je, dosa pun. Ni kita bimbang yang ni ya. Jadi banyakkanlah pahala jariah lah berbanding dengan dosa-dosa jariah. Jadi pahalanya mengalir tak? Keterangannya, sikat bertimbang rasa bermaksud meluangkan masa untuk memikirkan perasaan orang lain. Sikat bertimbang rasa itu merupakan naluri manusia yang berunsur ghaib, tetapi kehadirannya dalam jiwa setiap individu amat diperlukan. Sebab benda ni datang daripada hati kita. Ya, simpati itu. Kadang-kadang kita lalu di jalanan nampak ada orang susah, tengah tolak motor ke, keretanya rosak tak. Kita tengok kita pun ada kemahiran untuk membantu, kita pun ada waktu untuk kita bantu tak. Atas perasaan itu kita pun tolong dia tak. Kena pula yang menolak pula orang tua pula tolak motor tengah-tengah panas macam ni. Tengok apa masalah pakcik? Ya, ni minyak motor dah habis. Macam mana minyak motor kenapa? Pakcik tak sedar ke minyak motor dah habis? Tak perasan rupanya meter minyak tu dah tak naik, dah rosak lah. Tak? Dia tak perasan. Kan? Jadinya tengok-tengok dah habis kan. Jaka bantu dia tak, pergilah beli minyak sebotol tu tolongkan. Ya. Sebab kita mikir tak, jauh lagi perjalanan makcik ni nak pergi tak, kesian ke dia tak. Ni kata perasaan ni. Kadang-kadang benda ni kita tak jangka. Kesusahan kita tu orang sanggup tolong kita. Dan orang yang tolong kita tu tak kenal pun. Nak, tambah kalau atas highway, mana kita kena orang yang tolong-tolong ni. Tapi sebab apa dia rasa tu adalah diri mereka. Maka dia pun bantu. Bantu bukan bantu, ni bantu macam tu je. Dah lah duit minyak pun pakai duit dia juga. Nak, inilah. Kan? Jadi bila kita berbuat baik pada orang, maka Allah akan hadirkan orang-orang yang baik yang akan bantu kita bila kita juga berada dalam kesusahan. Sekiranya kita ingin benar-benar bertimbang rasa dalam hidup, kita harus belajar meletakkan diri kita di tangan orang lain. Maksudnya kita cuba letakkan diri kita pada diri orang lain. Bertindak dengan bijaksana dan baik terhadap mereka serta belajar mengenal keperluan orang lain. Ya, pada kita mungkin tak perlukan benda tu, tapi orang tu memerlukan. Nah, macam hari ni, kalau saudara kita di Syria, apa dah masuk musim sejuk tak? Kan, kita mungkin tak perlukan selimut yang tebal, tapi mereka memerlukan selimut yang tebal. Kan, mereka memerlukan heater tak, pemanas. Kan, pada kita memang tak perlulah, kita siap cari aircon lagi tak? Tapi mereka sana memerlukan. Jadi benda itu kita cuba rasa tengok. Kan, kita tengok apa orang perlukan. Kita bantu. Antara kelebihan bersikap timbang rasa ini ialah yang pertamanya, bertimbang rasa merupakan satu kehormatan dan rasa kasih sayang terhadap diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu kehormatan. Bila kita buat mempunyai sifat timbang rasa ni, orang hormat kepada kita, orang kasih kepada kita. Jadi apa balasan orang tu kepada kita? Mungkin dia tidak balas dari sudut yang kita buat tadi, tetapi dia membalas dia dengan cara dia mendoakan kita. Ya Allah, orang hamba ni tolong aku tadi, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Kau luaskanlah rezeki dia, ya Allah.
Oh, rupanya selama ni kita punya urusan kita mudah, rezeki kita bertambah. Bukanlah sebab kita sedekah banyak sangat. Tetapi rupanya kita banyak bantu orang dan orang banyak mendoakan kita. Kan? Doakan yang baik-baik. Biasanya memang macam tu lah. Bila kita bantu seorang kan, orang akan doakan kita. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Kan? Kita Perlamli pun tunjuk ada. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia bos. Tak? Ya? Ha. Jadinya itulah. Ya, bila mana kita ni buat baik pada orang, orang akan doakan kita. Yang keduanya, bertimbang rasa terhadap orang lain akan memupuk perasaan kasih sayang dan memelihara disiplin, hormat menghormati kepada sesama insan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mula-mula pada diri sendiri. Kita kasih pada diri kita. Kemudian hubungan silaturahim yang keduanya. Kan? Kita pupuk perasaan kasih sayang itu terhadap sama manusia. Yang ketiganya, bertimbang rasa sesama manusia akan melahirkan budaya hormat menghormati dengan orang lain, kelak akan mewujudkan perasaan kasih sayang dalam bermasyarakat. Bila ada sifat perasaan timbang rasa ni dalam setiap individu, maka dia akan melahirkan masyarakat yang bertimbang rasa. Jadi kita nak pupuk benda macam ni. Ya, bila setiap orang ada perasaan ini. Jadi lawan timbang rasa ni apa? Dia mentingkan diri ya. Kan lawan daripada sifat timbang rasa ini ialah dia tak fikir perasaan orang lain. Yang dia fikir aku je. Janji aku dapat, korang tak dapat tu korang punya pasal lah. Kan? Yang penting aku dapat lah. Sebab tu dia kata sikap timbang rasa ni bukan hanya melibatkan dalam bab urusan-urusan dunia saja tak. Dalam bab perkara ibadah pun sama. Contoh kan, kalau kita lakukan umrah lah kan, di kawasan Raudah dululah. Seorang ini dia beria-ria nak masuk dalam kawasan Raudah tu. Sedangkan dah penuh dah, tak boleh masuk dah pun. Tetapi dia tak peduli ke orang lain. Ya, lantaklah korang tak dapat masuk, aku nak masuk. Aku datang jauh-jauh ni, yang penting aku dapat. Jadi cara nak masuk, bila nak main sesrik memang tak dapat. Kan? Jadi dia tunggu. Dan orang semua dah duduk, yang sunat habis dah semua. Kan? Dia bangun, dia pergi langkah kepala orang. Dia langkah pada orang tengah baca Quran pun dia langkah, dia tak peduli tak. Janji aku dapat masuk dalam kawasan Raudah ni. Ingat senang nak masuk. Ingat senang nak masuk. Dia nak dapat konon-konon. Nak dapat masuk kawasan Raudah tu sebab nak dekat dengan makam Rasulullah. Dia tak sedar bahawa sebenarnya dia telah menyakiti orang lain. Dia telah menyebabkan orang lain marah pada dia. Apa lagi contoh? Contoh kalau ni cerita dalam buat ibadat sendiri tak? Di tanah haram. Ataupun ketika dia bertawaf, dia tengok orang semua duk cium Hajarul Aswad lah. Waktu di Mekah kan, tengah-tengah tawaf tu, aku pun nak cium juga Hajarul Aswad ni. Badan dia pun sadar tak. Maka dia pun tak peduli tak. Lepas habis tawaf, dia pergi kat kawasan, dekat dengan Hajarul Aswad tu, dia siku sini kan. Janji aku dapat masuk. Dia dapat cium Hajarul Aswad. Buah hati aku. Maksudnya hatinya puas, tapi dia telah menyakiti orang lain. Agak-agak dia pergi cium Hajarul Aswad tu dapat pahala ke dapat dosa? Agak-agak yang tadi dulu lompat atas kepala orang. Orang baca Quran dengan Quran-Quran pun dia lompat juga ni. Nak masuk kawasan Raudah. Agak-agak dapat pahala ke dapat dosa? Jadi jangan kita perasan bahawasanya bila kita nak melakukan satu kebaikan untuk diri kita, kepuasan diri kita, dalam masa yang sama kita menyakiti orang lain, maka itu bukan memberi pahala. Walaupun nampak baik, dalam kawasan Raudah, walaupun nampak baik, cium Hajarul Aswad, tapi kita menyakiti hak orang lain, makanya itu bukanlah dapat pahala. Jadi kita kena fikir-fikir balik ya. Nak, apapun kalau kita nak masuk Raudah, tapi hari ini tak apalah, dah ada sistem. Ataupun kita nak cium Hajarul Aswad itu, kalau di sana, doalah pada Allah. InsyaAllah, Allah akan lapangkan terus. Ya, itu tanah haram tu. Ya, minta kepada Allah, solat sunat 2 rakaat, ya Allah aku teringin nak cium Hajarul Aswad, ya Allah bagilah peluang aku, ya Allah. InsyaAllah Allah mudahkan. Kita pun tak tahu macam mana cara, tapi yang kita sudah waktu kita masuk, dia terbuka, dapat pada kita, dapat pula. Kan? Ada jemaah saya dulu bawa kan, pergi umrah, lah tu perempuan waktu. Dapat cium Hajarul Aswad. Tiap kali pas mayang dia teringin nak cium, dia cium. Dia cerita tu macam betul ke ni? Cerita tak? Aku yang lelaki pun susah nak pergi. Minta pada ustaz, ya Allah. Minta pada Allah, ya ustaz kan apa susah? Okey lah.
Kita minta je, Allah bagi. Kan? Dapat, alhamdulillah kan. Banyak kali pula tu pula. Kita ni lah. Kan? Tapi itulah kata nak minta kepada Allah SWT. Ya. Kepentingan sikap bertimbang rasa ini, yang pertamanya seorang yang mempunyai sikap bertimbang rasa akan sentiasa berusaha untuk tidak menyusahkan dan menyukarkan urusan orang lain. Ya. Kalau dia rasa dia boleh buat sendiri, dia buat je. Lepas tu baginda Nabi SAW tak, kalau di rumah pun pakaian baginda jahit sendiri. Kalau baginda nak minum susu kambing, pergi belakang rumah ambil sendiri tak, mana boleh buat lah. Yang tak boleh nak buat tu tak upaya lah. Tapi setakat mana kita boleh buat tu, makanya ya kita buat lah. Dan apa dia contohnya? Umpamanya yang pertamanya bersikap bertimbang rasa terhadap ibu bapa. Umpamanya, jangan meminta sesuatu yang tidak termampu diadakan oleh orang tua kita. Sebagai seorang anak perlu menghormati dan menjaga hati mereka supaya tidak terluka disebabkan perbuatan kita kepada mereka. Ini kena ibu bapa kita sendiri pun ada sikap timbang rasa, terutama yang lebih-lebih lagi kena. Ya, kadang-kadang benda yang kita inginkan itu tak mampu disediakan oleh ibu bapa tak. Maka kita kena faham kedudukan ya ibu bapa. Yang keduanya, bertimbang rasa dengan sesiapa sahaja yang kita berurusan. Dengan siapa sajalah. Ini contoh, misalnya jika kita terjumpa warga emas membawa beban berat, tolonglah mereka membawanya. Jika kita berada dalam kenderaan pengangkutan awam dan didapati warga emas itu berdiri tidak dapat tempat duduk, kita bolehlah memberinya tempat duduk. Utamakanlah orang yang lebih tua daripada kita jika dia memerlukan. Kerana dengan menghormatinya, ia adalah tanda adab dan prihatin kita kepada golongan warga emas. Ini kerana kita juga akan sampai kepada umur seperti mereka. Kalau mesin ATM hari ni pun orang beratur nak ambil duit pun tengok ada seorang ibu yang hamil lah. Duduk tunggulah. Maka bagilah. Ini semua orang kata apa, perasaan ini orang ya, dia lahir dari hati. Dia lahir dari hati kita tak. Kita cuba tengok perasaan susah orang lain. Yang ketiganya, sebagai isteri perlulah bertimbang rasa dan memahami akan kemampuan suami. Jika suami tidak mampu mengadakan segala kemudahan yang diperlukan, memadailah dengan keperluan asas, iaitu pendidikan anak-anak, makan, tempat tinggal dan pakaian. Selebihnya berpada-pada dan bersifat qanaah. Apa qanaah ni? Berasa cukup dengan apa yang ada. Kerana menuntut sesuatu di luar kemampuan suami adalah suatu yang akan menyempitkan kehidupan. Ya, kadang-kadang faktor rasuah ni kenapa boleh berlaku? Kadang-kadang apa? Bukan takat suami, kadang keinginan isteri juga. Ya, suami itu satu hal. Jadi isteri menuntut macam-macam. Teringin tengok orang sebelah tu bang. Tukar TV besar bang. Dia pakai TV 64 inci. Yang kita ni Allah, TV bila punya ni. Kan? Jadi suami nak pergi tak mampu tak. Tapi dengan cara macam mana? Cara macam tu. Dalam biar buat benda haram. Teringin tengok orang sebelah tu pakai gelang tebal-tebal ni. Dia pun teringin juga. Tapi tak mampu tak. Nak juga pakai. Jadi bila mana nak juga pakai ni, makanya kena buat kerja di luar. Orang kata apa, benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kan? Ambil rasuah. Kan? Bila tu sedap pula tu rasa. Kan? Terakhir dapat pula tu pula. Makanya buat lagi. Ya. Yang keempatnya, manakala suami pula perlu bertimbang rasa terhadap isteri kerana keletihan isteri bekerja dan menguruskan rumah tangga. Jangan mengharapkan layanan kelas pertama tanpa memberi bantuan untuk melaksanakan secara bersama-sama kerja-kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah, membasuh pakaian dan sebagainya. Tak bantu isteri kita di rumah ni. Yang kelimanya, selain itu, bertimbang rasa terhadap hajat sahabat kepada kita tak, kita bersahabat, berkawan ni perlu diberi perhatian. Bantulah seberapa yang boleh. Jika dia berhutang dengan kita dan dia belum mampu untuk membayarnya, maka berilah dia tempoh untuk menjelaskannya. Contohnya lah dengan kawan-kawan tak. Bila dengan kawan-kawan ni kadang-kadang berhutang lah.
Jadinya kalau ada perasaan terima rasa tu bagi dia peluang. Bagi dia tempoh untuk dijelaskan hutangnya itu. Yang keenam, jika kita seorang ketua lah, ataupun majikan, bos, maka sifat terima rasa dan komunikasi dua hala seharusnya berlaku antara majikan dan orang bawahan. Tengok apa keperluan orang bawahan kita. Seseorang majikan ataupun ketua tidak seharusnya mempunyai sikap angkuh pada kedudukan atau jawatan yang disandangnya. Maka pandang-pandanglah orang di bawah ini, tengok apa keperluan mereka, kesusahan mereka tak. Pengajaran hadis yang pertamanya tadi, bila mana seorang itu, siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan dunia, Allah SWT akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Yang kedua, siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, siapa yang menutup keaiban orang Islam. Keaiban orang Islam ni selalu yang kita faham ialah dosa-dosa peribadi dia lah. Adapun dosa-dosa yang dibuat memudaratkan orang awam, kepentingan awam, makanya itu bukan aib lagi dah. Itu kita kena berhati-hati cerita benda orang tak. Contohnya seorang ini, dia orang yang suka pecah tabung masjid katakan tak. Dah kena tangkap sekali dah. Kita dah cover dah dulu. Dah bagi warning pada dia kan. Dia pun kata dia dah insaf. Tengok esok buat lagi. Tengok buat lagi. Makanya kita kena beritahu orang ramai. Kena beritahu. Hati-hati dengan dia ni sikit. Nampak dia ni kalau rasa masjid jadi hati-hati. Kan? Kita ingatkan dia mari nak sembahyang duha ke sembahyang apa. Rupanya buat benda lain. Orang lain memancing di laut. Dia pergi mancing dalam masjid. Dia bawa tali kepit dan masuk di dalam tu dia begini. Macam mana dia buat tak tahu jadi hati-hati sikit. Orang semua ke laut. Ingatkan bawa pancing ke laut tak, dia bawa pancing masuk masjid. Mancing duit. Dapat banyak lah tu. Jadi kita kena hati. Jadi orang macam ni Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan akhirat. Bagi orang yang menutup aib peribadi orang lah. Apa itu aib peribadi? Kadang-kadang orang ni waktu dia muda, waktu dia jauh pada agama dulu, dia banyak buat dosa dah. Kita pun kenal dia lah, dia ni macam ni. Tapi bila mana dia pun dah berusia, dia pun dah berubah dah pun. Jadi seorang yang baik, dia tinggalkan perkara-perkara yang lama dia tak. Kita disebab dulu kita ada perasaan macam tak puas hati dengan dia ni makanya kita pun cerita ke orang. Kau tahu tak, dia tu nampak je rajin sembahyang. Dia dulu kita nak cerita, kalau kita cerita pasal dia dulu ni, tak payah sembang lah tuan-tuan. Kalau nak cerita dulu tu, Umar Al-Khattab dulu pun bunuh orang. Umar Al-Khattab dulu pun seksa orang Islam. Kalau nak cerita dulu lah. Jadi tak payahlah. Yang dah lepas tu lepas, kita cerita yang sekarang ni. Cuma kita ambil sikap berhati-hati sajalah. Takut-takut dia buat itu, ambil itu cukup. Tapi tak payah kita sebarkan ke orang. Ni nampak je rajin main masjid dulu kaki botol, dia ni kaki nombor ni Cerita dulu tak payah. Dia dah berubah. Tak perlu dibuka-buka lagi. Sebab itu aib peribadi dia lah. Kita jumpa dia kena nombor, kita jumpa dia minum, itu hak, itu dosa kau dengan Allah, kau jawab lah nanti. Kalau kau dah bertaubat, insya-Allah selamat. Kenapa nak dibuka-buka lagi? Dah habis lah. Kita cerita yang sekarang ni. Sebab Allah kira yang terkini. Kita punya amalan ni, Allah Ta'ala kita kira yang terkini, bukan kira cerita yang dulu. Sebab tu kita selalu minta pada Allah, Ya Allah, akhirkan aku ni dengan pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bihusnatil khatimah kan. Itu. Yang keempatnya, Allah SWT sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu menolong saudaranya. Bagaimana kita bantu saudara kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadi cara kita nak Allah Ta'ala bantu kita ialah dengan cara kita membantu saudara kita, Allah tolong kita. Tapi kita manusia, kita guna istilah, you help me, I help you tak. Kau tolong aku tolong kau. Tapi dengan Allah tidak. Kita tolong sama manusia, Allah akan bantu kita. I help you, Allah will help me.
Ya. Kita tolong manusia, Allah akan bantu kita. Kesimpulannya daripada hadis ini, yang pertamanya Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap sesiapa sahaja, khasnya terhadap golongan yang lemah seperti wanita, kanak-kanak, orang tua dan khadam. Tak pernah Rasulullah guna kekerasan. Tak pernah maksud kekerasan itu memukul, mengherdik, memaki, tak pernah. Ya. Yang keduanya, benih rasa simpati atau timbang rasa ini dapat dikesan ada dalam hati bila berhadapan dengan orang yang mendapat kesusahan. Kadang-kadang kita ni perasaan timbul tiba-tiba je. Kita tengok orang susah, tiba-tiba timbul perasaan belas kasihan. Timbul perasaan timbang rasa dia. Makanya kita pun bantu dia. Padahal kita pun tak kenal dia, kita pun tak pernah pun tahu sangat tentang urusan tu tak. Tiba-tiba kita boleh pula. Sebab apa? Sebab perasaan timbang rasa ni memang ada dalam hati. Orang yang hatinya baik, insya-Allah memang dia akan ada perasaan ini. Tapi kalau hatinya ada masalah, bagaimana perasaan timbang rasa tu boleh hilang dalam diri bila mana dalam hati ni ada perasaan dendam. Dia tengok dia dendam, dia geram dengan orang ni, makanya bila orang ni ditimpa kesusahan, padan muka kau. Kan? Ambil ingat kau nak sangat ambil. Jadi kan perasaan dendam, perasaan marah dia akan hilang. Sebab tu timbang rasa ni hanya ada pada orang yang layak je. Orang yang baik-baik dia ada. Ya. Di situ kita boleh nampak seorang ni betul-betul dia ni punya sifat timbang rasa ataupun tidak. Ya. Walaupun kita tidak dapat menolong dan membantunya, tetapi secara automatik timbul perasaan kasihan atau simpati itu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita ni tak dapat nak tolong seorang, kita doakanlah dia. Dan kadang-kadang kita ada urusan nak pergi kerja ni, dan kerja nampak orang ada susah berjalan ataupun ada kemalangan ke apa sebagainya, dah ada orang tolong dah. Kita doakan, ya Allah mudahkanlah usaha orang ni ya Allah. Ya, aku nak tolong tak sempat, ya Allah kau bantukanlah dia, ya Allah mudahkanlah urusan dia, ya Allah. Doa macam tu. Doa yang baik. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita membina sifat timbang rasa dan faham memahami terhadap setiap insan, terutama ahli keluarga kita, saudara mara, jiran tetangga, orang bawahan kita, sahabat handai dan masyarakat. Dan yang keempat, kesimpulan yang keempat, bertimbang rasa merupakan naluri manusia yang berunsur gaib, tetapi kehadirannya dalam setiap jiwa individu ini amat diperlukan. Bertimbang rasa terhadap diri sendiri merupakan satu kehormatan dan kasih sayang terhadap diri kerana Allah SWT. Bertimbang rasa terhadap orang lain akan memupuk perasaan kasih sayang dan memelihara disiplin hormat menghormati kepada sesama insan kerana Allah SWT. Ini alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang kelima, iaitu tentang sifat timbang rasa ni. InsyaAllah pada kuliah akan datang tahun depan kuliah tahun depan ya. Kita akan masuk pula pada tajuk yang keenam, iaitu jadilah seorang yang